Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang. Buletin Nukas edisi malam 8 Oktober 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor, Jabatan Ketua Menteri telah mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di sebuah hotel terkemuka di Kuching pada Jumaat. Di dalam majlis tersebut, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Luar Bandar Dato' Iqbal Honjoy memberitahu majlis yang melibatkan 6 dominasi agama di Sarawak berkumpul dan berdoa untuk kesejahteraan TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Bertanggungjawab terhadap Unifor Dato' Ahmad Douglas Ugambas dalam ucapannya merakamkan ucapan terima kasih di atas kehadiran ketua-ketua agama bagi meraihkan majlis kesyukuran tersebut. I hope Unifor will be on hand to continue to organize this another similar event to bring together head of different religion, enhance and cement our ties. Di dalam majlis kesyukuran tersebut juga, beliau sempat menasihati semua rakyat Sarawak agar sentiasa berwaspada dan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP walaupun lengkok jangkitan semakin berkurangan. On the other note, as chairman of Sarawak Disaster Management Committee, I would like to remind all Sarawakian on a very few pertinent reminder and advice. As you all notice, we have resigned the inter-district travel ban a few days ago, while cases are showing a downward trend. People are now free to move around, but it is in the best interest of all that they continue to observe our SOPs zealously. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties and uncles, the young one from the COVID-19. Pada majlis itu telah diadakan majlis doa kesyukuran kepada TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak daripada 6 dominasi agama iaitu Kristian, Hindu, Tao, Buddha, Sing dan Bahai. Dalam majlis perasingan, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor sekali lagi menyalurkan peruntukan sebanyak 30.189 juta ringgit kepada 14 buah rumah ibadat bukan Islam pada Jumaat. Peruntukan tersebut diserahkan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Bertanggungjawab ke atas Unifor Dato' Ahmad Douglas Ugambas di pejabat beliau di Kuching. Antara wakil-wakil penerima terdiri daripada Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Dato' Gerawat Gala, Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, Menteri Muda Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Dato' Rosie Yunus, Menteri Muda Undang-Undang Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek Dato' Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali, Menteri Muda Kerajaan Tempatan Dato' Dr. Penguang Manggil, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman dan Adun Baktu Kitang Loh Keciang. Pada tahun ini, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 50 juta ringgit kepada Unifor. Peruntukan adalah bagi membantu penerima menaik taraf dan membaiki infrastruktur di rumah ibadat masing-masing. Berita diteruskan dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro Razali Gapur menangkis dakwaan tender untuk projek jalan pesisir hanya dibuka kepada kontraktor Bumiputera sahaja. Jelasnya dakwaan yang dibuat melalui media sosial itu adalah tidak benar. Sebaliknya, tender projek tersebut adalah dibuka kepada semua kontraktor. Beliau berkata demikian semasa sesi perjumpaan bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Dewan Undangan Negeri Dun Bating Maro pada Khamis. Isu ini timbul susulan lawatan kerja Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Negeri Sarawak Datuk Julaihi Narawi ke Dun Bating Maro baru-baru ini. Dalam pada itu, Razali menyarankan semua KMKK turut bersama menyumbangkan idea untuk pembangunan dan meningkatkan kegiatan ekonomi penduduk di kawasan Dun Beting Maro. Pada kesempatan itu juga, beliau turut mendengar segala keperluan dan cadangan daripada KMKK.
Beliau turut menyediakan peruntukan sebanyak RM300,000 untuk Badan Kebajikan dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Beting Maro. Laporan seterusnya dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong, Muhammad Ci Kadir telah hadir bagi mempengerusikan perbincangan di antara Majlis Daerah Saratok MDS dan Lembaga Amanah Kebajikan Islam Kabong, LAKIK di Bilik Mesyuarat Majlis Daerah Saratok pada pagi Khamis. Intipati pembincangan tersebut adalah bagi membincangkan berkenaan dengan pentadbiran dan hak penjagaan premis yang akan dikendalikan Lembaga Amanah Kebajikan Islam Kabong yang dahulunya diuruskan di bawah MDS. Pada sebelah petangnya, Adun Kabong sempat melawat Balai Bomba dan Penyelamat Saratok bagi menyantuni Ketua Balai Bomba yang baru, Muhammad Syukur Jamaluddin yang mula berkhidmat pada 30 September lalu. Dalam pada itu, Muhammad Ci merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Nazri Muhammad sepanjang perkhidmatannya di Balai Bomba tersebut serta mengalukan kehadiran Muhammad Syukur sebagai Ketua Balai yang baru. Sementara itu, Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Kalaka meneruskan usaha membantu para pekebun yang tidak dapat memasarkan lambakan hasil tani akibat penularan wabak COVID-19. Terbaru, persatuan itu membeli sebanyak 68 kg cili untuk diagihkan kepada penduduk di sekitar Dewan Undangan Negeri Dun Kabong. Penyerahan hasil tani itu disempurnakan Pengurus Besar PPK Kalaka, Jafar Amin kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong, Muhammad Ci Kadir dalam majlis ringkas di Pusat Khidmat Adun Kabong pada Rabu. Selanjutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro Razali Gapor bersama Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Negeri Sarawak dengan kerjasama Kuching Food Aid KFA menyerahkan sebanyak 150 pek bantuan bakul makanan kepada golongan yang memerlukan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Beting Maro pada Rabu. Bercakap ringkas di dalam program tersebut, beliau berkata bantuan tersebut diserahkan melalui Badan Bukan Kerajaan NGO Kuching Food Aid dan ABIM yang mewakili Adun Beting Maro kepada 5 buah rumah panjang dan beberapa penduduk di Kampung Tambak Pusa. Sehubungan itu, penduduk yang terlibat sempat merakamkan ucapan terima kasih kepada Adun dan agensi-agensi yang terlibat dalam menjayakan program bantuan tersebut sekaligus dapat meringankan bebanan penduduk di musim pandemik ini. Di Miri, sebanyak 5 buah rumah panjang dan sebuah sekolah rendah di kawasan Ulu Niah yang terjejas akibat banjir menerima bantuan makanan. Banjir tersebut telah menyebabkan jalan perhubungan terputus dan menyukarkan penghantaran makanan. Sebaik saja banjir mula surut, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Subis yang diketuai Pegawai Takbir Pejabat Daerah Subis Dr. James Joli dan Pegawai Takbir Pejabat Daerah Kecil Niah Fazli Juna telah menghantar bantuan makanan kering kepada 5 buah rumah panjang dan sebuah sekolah di Ulu Niah melibatkan 1,280 pek makanan untuk setiap penduduk yang terjejas pada Rabu. Antara rumah panjang yang terjejas ialah Rumah Beli Lium, Rumah Canggih Dali, Rumah Sigan Inal, Rumah Aing Lanjat dan Rumah Subi Mat, manakala sebuah sekolah kebangsaan SK Rumah Ranggong. Bantuan makanan itu merupakan sumbangan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Miri dan turut mendapat kerjasama daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Batu Niah dan Jabatan Sukarelawan bahagian Miri dalam pengagihan itu. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan ucapan ringkas daripada Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Ahmad Douglas Sukap Mbas. Salam UKAS. This is the time when we are very, very impolite. We don't shake hand. As our culture, when we meet each other, we shake hand. But with COVID, shaking hand become a taboo. So please bear with us and learning from each other as we pray for the well-being of His Excellencies Tun Pihing Sri Haji Abdul Taib Mahmud, our head of state, and for a better Sarawak. May our Tuan Yang Terutama, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, and Tok Puan be blessed with abundant health, happiness, wisdom, and long life to lead Sarawak to greater height and many years to come. Stay safe, stay vigilant, jaga Sarawak, into Sarawak.